Assalamualaikum, selamat datang ke saluran YouTube Sekolah Mistik Malaysia. Para ulama hebat telah muncul dalam Islam, tetapi secara peribadi, saya rasa kita tidak tahu banyak tentang mereka. Beberapa masalah falsafah timbul dalam Islam sepanjang milenium. Pada masa itu, teori falsafah Islam berasaskan falsafah para ahli falsafah Yunani, terutamanya Aristotle. Dalam situasi sedemikian, para sufi juga sedang meningkat. Idea bahawa sufi tidak kondusif kepada Islam atau menentangnya juga mula berkembang pada masa itu, kerana matlamat utama adalah untuk memikirkan tentang kehidupan selepas mati dengan melakukan solat dengan baik sebagai agama yang difosi, mengikuti hanya peraturan-peraturan undang-undang yang dipanggil syariah ini yang khusus untuk Islam. Dan begitulah juga dengan yang ini. Tetapi di sini kita boleh melihat masa depan. Dalam kehidupan ini kita dapat merasakan dan mengalami Tuhan. Anda akan mendapat berkat Tuhan. Sufi pernah berkata bahawa kaedahnya masih sedikit berbeza. Jadi terdapat konflik. Al-Ghazali adalah orang yang menyelesaikan pertikaian ini dan membuat perjanjian antara kedua-duanya. Ahmad Al-Ghazali, beliau dilahirkan pada tahun 126 di Bandar Dor, di Parsi. Karyanya masih banyak dibincangkan hingga hari ini. Ia telah wujud selama beribu tahun. Melalui karya-karyanya, kita dapat mengatakan bahawa Islam datang dan bangkit semula. Buku-bukunya dikatakan sebagai yang paling banyak dibaca selepas Al-Quran. Tulisan-tulisannya telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Di satu pihak, dia menulis dengan penuh menghormati peraturan syariah Islam, dan di pihak lain dia mengakui cara pengalaman para sufi. Dia memiliki jenis penulisan seperti itu. Dia juga seorang wali sufi yang hebat. Hari ini kita akan bercakap tentang Al-Ghazali. Ahmad Al-Ghazali sering dikenali sebagai Al-Ghazali. Ghazali dikatakan sebagai pahlawan terhebat. Dia dilahirkan pada tahun 126. Dia dididik oleh pelbagai ulama tentang Islam sejak usia muda. Dia mempelajari segala-galanya. Akibatnya, dia diberikan jawatan sebagai profesor di sebuah universiti yang ditubuhkan oleh Al-Multi Mekah. Ia adalah kolej jenis sekolah menengah. Ia adalah sebuah kolej di mana seseorang boleh belajar dan berbincang tentang pemikiran Islam. Beliau dilantik sebagai profesor di sebuah universiti terkenal di Makkah. Kepopularan mula tersebar kerana dia terlibat dalam banyak perbualan yang berbeza. Satu sisi falsafah, yang satu lagi adalah teologi. Teologi dan falsafah tugasnya adalah untuk menghubungkan keduanya. Di situlah dia masuk dan berbual. Pada masa itu ramai orang bercakap tentang Islam. Dia menerangkan semuanya. Ketika dia di sekolah, ada sebuah sekolah bernama Sofi. Ia adalah sekolah lain. Ini adalah 4 mazhab utama dalam ajarannya. Terdapat 4 jenis sekolah dalam Islam. Dia mempunyai 2 aliran pemikiran. Selain daripada ini, kalam mengatakan sejenis teori. Kalam dipersembahkan sebagai teori pada masa itu sendiri. Ramai orang mengikuti teori yang sama. Mereka mengikuti penjelasan-penjelasan tersebut dan dia membaca semuanya. Kemudian datanglah seseorang yang mempunyai asas yang kukuh dan mula mengemukakan banyak kritikan terhadap mereka. Teologi akademik dibincangkan. Dengan kata lain, Al-Ghazali lah yang mencipta sebuah konstruk teologi yang kukuh. Dikatakan bahawa pada masa lain, pembinaan ini diambil dan digunakan oleh orang seperti Descartes dan Saint Augustine. Dia telah mengemukakan teori Islam. Dia membaca banyak buku, pengetahuan mendalam tentang buku. Dia sangat terkenal di kawasan itu dan ia adalah keluarga yang sangat selesa. Mereka sudah berkahwin dan mempunyai keluarga. Ini adalah permulaan hidupnya sebagai seorang guru, penyelidik dan sarjana. Dia mula menulis buku semasa mengajar di universiti. Dia menulis banyak buku. Dia mempunyai banyak buku atas namanya. Penganalisis mengatakan bahawa
mungkin terdapat sebanyak 70 buku yang ditulisnya secara otentik ya. Dia sedang menulis buku pertamanya. Tajuk buku itu adalah Al-Fatah Al-Bataniyah yang bermaksud skandal esoterik. Terdapat banyak skandal. Kami tahu esoterik akan datang, perkara-perkara yang boleh ditulis tentang pengalaman spiritual. Ada banyak skandal di dalamnya, ada banyak perdebatan tentang ini. Dan kemudian menulis sebuah buku. Tajuk buku itu adalah Moderation in Belief Al-Iqtisad fi Al-Itad. Saya tidak dapat menyebutnya dengan betul. Dia biasanya merujuk kepadanya sebagai kesederhanaan dalam kepercayaan. Dia menulis banyak buku. Kita sudah katakan satu perkara. Kami telah menyebut sebuah sekolah yang dipanggil Kalam. Falsafah lain dari Kalam ini bercakap tentang teori falsafah seperti itu. Falsafah adalah sejenis falsafah Islam yang berasaskan falsafah Aristotle. Walaupun berbagai tafsiran doktrin falsafah Islam telah diberikan oleh ramai orang, dia mengambil semuanya dan menulis sebuah buku mengkritik mereka. Pada masa itu, teori-teori dua sarjana Islam yang penting dianggap boleh diterima oleh para Islamis dan umat Islam. Avicenna adalah salah satu daripadanya. Al-Avicenna adalah salah seorang daripada mereka. Yang seorang lagi adalah Al-Farabi. Apabila Avicenna dan Al-Farabi kedua-duanya dianggap sebagai ahli teori penting, dia mula mengkritik kelemahan dalam teori-teori yang mereka kemukakan. Terdapat banyak perhatian terhadapnya. Dia sedang menulis sebuah buku penting. Dia menulis sebuah buku mengenai kritikan-kritikan ini. Inilah buku yang kita bincangkan hari ini. Ini adalah buku Tahafut Al-Falasifah. Ketidakselarasan para ahli falsafah. Dia menjelaskan bahawa hubungan antara para ahli falsafah tidak konsisten. Dia memperoleh hampir 20 mata. Ada 3 perkara khusus yang dia kritik. Para ahli falsafah Islam pada masa lalu berkumpul untuk merumuskan sebuah teori yang percaya bahawa dunia ini sudah ditakdirkan untuk binasa. Tuhan kedua datang dan mencipta perkara-perkara yang universal, tentang perkara-perkara yang paling besar. Dia mencipta sebuah bangsa yang hebat. Jangan pergi jauh-jauh. Kemudian kita akan melihat hari kiamat. Dia tidak tahu semua butiran. Apa yang saya lakukan hari ini, apa yang anda lakukan hari ini, itu bukan tugasnya. Kami tidak akan beritahu kamu pun. Tuhan tidak datang kepada saya untuk melihat butiran. Hanya satu perkataan. Terdapat kekurangan secara universal. Dia tidak mempunyai pengetahuan tentang butiran-butiran tersebut. Yang ketiga adalah kebangkitan. Kebangkitan tubuh manusia. Tidakkah ada kepercayaan dalam agama Kristian bahawa mereka dibangkitkan dengan tubuh ini? Teori seperti itu telah dihidupkan semula. Ketiga-tiga teori ini datang daripada orang seperti Al-Sena yang telah kita sebutkan sebelum ini. Dia sangat tegas tentang perkara ini. Ini bukan menentang Islam. Itu tidak boleh jadi begitu. Dia prinsip-prinsip syariah Islam dan undang-undangnya semuanya menurut pandangannya. Dia mahir dalam hal-hal undang-undang. Pada masa yang sama, dia menunjukkan bahawa teori-teori falsafah seperti itu bertentangan dengan pemikiran Islam. Dengan mengatakan ini, kita melihat watak yang menjadi lebih mendalam seorang Muslim Ortodoks. Begitulah dia pada awalnya. Dia tidak melepaskannya pada akhirnya. Syari tidak berputus asa. Sufi secara amnya menentang peraturan-peraturan ini. Mereka akan jadi begitu. Mari kita katakan semuanya seperti ini, disebutkan macam itu. Apabila satu bahagian datang untuk dia mengiktiraf syariah, ya, dia datang dan meletakkan asas untuknya. Berkaitan dengan Sufi, dia menjadi seorang panduan. Al-Ghazali yang sangat terkenal mempunyai pelbagai masalah dengan pengetahuannya. Secara umum, watak ragu-ragu ini datang dari kajian pengetahuan falsafah. Akan ada pemikiran di mana kita boleh datang dan menyemak segala-galanya. Mereka menjadi seorang skeptik. Seorang skeptik adalah keraguan. Skeptisisme adalah skeptisisme. Dia menjadi seorang skeptik. Dia mempersoalkan segalanya.
Kemudian timbul persoalan, apakah itu pengetahuan? Biasanya terdapat dua jawapan kepada persoalan ini. Pengetahuan adalah sesuatu yang boleh diperoleh melalui deria. Ada keperluan untuk kesedaran. Satu lagi jenis rasionalisme, pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran. Inilah yang dimaksudkan dengan falsafah barat, skeptisisme, rasionalisme. Dia melihat kedua-dua falsafah ini, dia menghadapi kritikan kerana itu, bukankah terdapat pengetahuan yang datang melalui pengalaman deria? Mata, hidung, telinga dan lidah adalah deria. Adakah anda mengatakan bahawa anda mempercayainya? Masalah dengan jenis pengetahuan seperti itu adalah terdapat situasi di mana kita melihat kesalahan dalam perkara yang sedang dilihat. Sebaik sahaja kita melihat bintang itu kita tahu, tetapi kadang-kadang ia adalah perkara besar, bintang lebih besar daripada bumi. Apabila kami melihatnya, kami menyedari bahawa ia benar sedang dihadapi. Ular tali yang terkenal dalam falsafah India muncul dengan masalah falsafah. Kita melihat ular itu, kami sedang melihat Khaira Bemba. Pengetahuan yang diperoleh melalui penglihatan atau deria lain adalah pengetahuan yang meragukan. Pengetahuan mutlak tidak mungkin. Dengan cara yang sama, kita bercakap tentang pengetahuan, analisis, terdapat kemungkinan kekurangan. Sekarang jika kita bercakap tentang bagaimana itu berlaku, katakanlah dalam falsafah India Swapna, Jagrat, Sushuptinu. Ia adalah keadaan kesedaran. Kita sedang bercakap pada masa ini, dalam keadaan terjaga, kita menganggap sesuatu itu betul dari segi konsep atau secara konseptual dan kemudian kita merasakannya. Kami menyedari bahawa apa yang kami fikirkan sebagai kesedaran adalah keadaan tidak sedar. Ahli spiritual telah menunjukkan bahawa pada tahap itu, seseorang mendapat pengalaman yang serupa dengan pengalaman spiritual ini. Jika apa yang anda fikirkan apabila anda bangun adalah sejenis keadaan mimpi, maka ada kemungkinan bahawa apa sahaja yang anda fikirkan betul dalam hipotesis atau dalam konsep mungkin akan salah. Akalkah sahaja tidak akan membantu kita memahami di mana kita berada. Selain itu, anda memerlukan pengetahuan dan itu tidak betul, Tanya soalan, sebaliknya terdapat persoalan pengalaman deria. Selepas beberapa bulan dengan soalan-soalan seperti itu, dia datang dan merasakan kelegaan. Dia berkata, wah, satu penyakit telah memasuki jiwaku. Ia bahkan dipanggil penyakit rohani. Dia tidak tahu bagaimana untuk menjawab soalan-soalan ini. Ini adalah pengalaman bagi mereka yang benar-benar mencarinya. Persoalannya adalah sama ada ini betul. Semua soalan ini datang kepadanya dan dia sampai kepada kesimpulan bahawa Tuhan telah memberkatinya dan memberikannya kejelasan. Dia tidak mempunyai kejelasan. Sebaik sahaja akhir itu jelas, dia datang dan menormalkan. Dia bersyukur kepada Tuhan untuk itu, iaitu peringkat pertama boleh diambil sebagai saat dia datang dan menikmati rahmat Tuhan. Ini adalah peringkat pertama baginya. Seorang ahli akademik yang hebat, dia mempunyai banyak buku setakat ini. Dia telah membaca semua buku tentang Islam. Dia tidak tenang. Baiklah. Ini menyebabkan kekeliruan. Sebenarnya semasa bercakap dengan ramai rekan Muslim, mereka telah mengatakan bahawa terdapat banyak kekeliruan di kalangan mereka. Ghazali adalah orang yang datang dalam kekeliruan seperti itu. Yang pertama berkata bahawa Tuhan adalah cahaya yang membantunya mendapatkan kejelasan. Dia telah menjalankan penyelidikan ilmiah selama beberapa tahun selepas kekeliruan itu menjadi jelas, tetapi sekali lagi pokok itu sedang tumbuh. Dia mempunyai banyak keraguan. Soalan besar adalah mengapa kami begitu popular. Dia mula bercakap tentang Tuhan. Bukankah ini Islam? Atas dasar apa semua cakap-cakap ini, semua arahan-arahan ini dibuat? Dia sedang melihat dirinya sendiri. Apabila dia melihat dirinya sendiri, dia melihat mengapa semua bicaranya begitu kuat bahawa kita dimuliakan dengan menyebut nama Tuhan. Saya terkejut membaca ini. Kami bercakap atas nama Tuhan. Itulah perkara sebenarnya. Dan dia berpendapat itu saleh. Dia fikir dia perlu keluar dari ini.
terdapat 4 jenis sebab dan 2 jenis sebab, bentuk dan kandungan. Dia memberikan bentuk dan kaedah. Ini adalah aspek penting dalam sains. Mesti ada sumber, perlu ada tadbir urus dan mesti ada tujuan. Harus ada bentuk. Ini adalah idea saintifik. Atas dasar inilah semua ulama Islam seperti Avicenna datang dan meneruskannya. Tetapi dia menafikannya. Aristotle menolak. Sebagaimana dia boleh menolak? Apa sebabnya? Jika itu adalah sebab pertama, itu bukanlah keseluruhan sebabnya. Semua perkara diciptakan oleh Tuhan. Kami sudah berkata bahawa dia menafikan 3 perkara. Apabila Tuhan datang, dia tidak memberi perhatian kepada perkara-perkara kecil. Dia menguruskan perkara-perkara sejagat. Tidak begitu? Dia akan ada untuk segalanya. Tiada apa-apa yang berlaku tanpa pengetahuan Tuhan. Dia boleh mengubah segalanya, boleh melakukannya. Ini adalah kepercayaan teras dalam Islam. Itulah yang dia datang untuk katakan dia adalah punca semua ini. Bentuk itu boleh memberitahu anda tentangnya, boleh dijelaskan dengan bijak. Tetapi dia akan menjadi yang pertama. Dunia datang dari teori letupan besar. Siapa yang mencipta Big Bang, ya? Tanya saya soalan itu. Letupan besar dicipta oleh Allah. Jadi jika anda pergi ke sumber dan mengatakan bahawa segala-galanya dicipta olehnya, maka anda tidak boleh berhujah di situ. Jadi tak boleh nafikan. Ini adalah topik yang sangat sukar untuk dibincangkan dari sudut pandangan teologi. Ya. Apa yang berlaku kemudian? Anda teruskan perjalanan anda. Saya sedang dalam perjalanan dan orang-orang mengikuti saya. Jadi cara berfikir ini hanya mungkin dengan rahmat Tuhan. Pengetahuan hanya boleh pergi sejauh tertentu. Pengetahuan manusia adalah di luar itu. Ini memerlukan pengalaman. Datanglah dan kukuhkan satu idea initial selama 10 tahun dengan mengatakan bahawa pengalaman Tuhan sangat diperlukan. Seperti yang anda lihat, terdapat banyak peraturan Islam. Ia adalah jambatan antara kerohanian dan pengalaman kerohanian. Pengalaman langsung dengan yang ilahi biasanya dianggap meragukan. Saya telah melihat Tuhan. Seorang lelaki Tuhan datang. Cahaya sebagai gambaran cahaya. Tuhan, semua ini adalah manifestasi kebijaksanaan timur. Tidak ada keraguan bahawa inilah tempatnya. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Mereka bukan Muslim. Mereka juga tertaluk kepada undang-undang. Mereka menjalani hidup mereka mengikut Islam. Apabila pencarian mereka kepada Tuhan datang, mereka menyerahkan diri kepadanya dengan cara yang sama dan diberkati olehnya. Jadi ia tidak bertentangan dengan Islam. Kebijaksanaan Sufi adalah kebijaksanaan Islam. Sufi datang dan mengikuti peraturan. Mereka tidak menyimpang dari asas-asas utama Islam. Dia datang ke dunia Islam dan memberitahu saya bahawa saya mesti memahami bahawa tiada perbezaan. Ia memberikan kejelasan yang begitu jelas. Ia Ulum Al-Rin yang terakhir menulis sebuah buku. Ulum Al-Rin menulis sebuah buku. Buku ini terbahagi kepada 4 bahagian. Ini adalah teks utamanya. Teks ini membincangkan bagaimana ibadah sepatutnya, bagaimana keadilan sosial sepatutnya, segala-galanya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ia jelas dari ini. Dia bercakap tentang bagaimana untuk mencapai kesedaran dan bagaimana untuk mencapai kesedaran Tuhan. Tidakkah dia tahu dia adalah cahaya? Bagaimana itu mungkin? Semua ini menimbulkan persoalan. Bagaimana pengalaman itu? Dia menjawab. Kita akan lihat falsafah seperti Al-Farabi dan Ibn Sina sering mempercayai logik. Falsafah sebelumnya adalah yang logik. Sebaliknya, sains semula jadi. Fizik adalah seperti matematik. 3 perkara ini adalah yang utama. Dia datang untuk melihat Tuhan dan terpesona. Mereka tidak faham bahawa Tuhan itu infinity. Yang lain adalah imam. Pada masa ketika terdapat kepercayaan yang kuat bahawa seseorang boleh datang dan menerima rahmat Tuhan melalui dirinya, apa yang akan diperoleh daripada imam? Dia bertanya. Dia menafikan bahawa ada keperluan untuk kita mengandaikan bahawa Tuhan boleh diperoleh.
dengan mengangkat seorang individu dengan cara ini. Apabila dia berkata demikian, dia berkata bahawa para sufi melihat Tuhan hanya melalui kesucian minda, namanya riyad. Apabila kita mencapai kesucian dalaman, berita dunia apa yang akan kita abaikan? Cuba alami sendiri. Dia telah menulis sebuah buku tentang pengalamannya. Apa pendapat anda? Saya terlupa tentang dunia. Apabila saya menjelajah ke dalam, saya tidak menyedari aktiviti dunia luar. Apa yang berlaku apabila ia mencapai tahap tertentu, semua nafas menjadi nama Tuhan. Dia berkata bahawa kejadian itu berlaku secara tiba-tiba. Dikatakan bahawa rahmat Tuhan datang dan menyebabkan dia mengalir sebagai cahaya. Terdapat dua jenis pengetahuan. Kita memerlukan pengetahuan tentang dunia luar, pengetahuan yang mendalam diperlukan. Gabungan kedua-duanya akan mendedahkan kebenaran yang sebenar. Kebijaksanaan makrifat adalah bahawa kedua-duanya datang bersama. Ia bukan soal datang dan menolak sepenuhnya yang luar jika anda mendapat makrifat itu. Ambil itu pada masa yang sama. Apa perkara utama? Dia berkata bahawa apabila anda memberi perhatian yang begitu dekat, keangkuhan akan hilang. Apa yang berlaku kepada ini? Saya tahu ini, anda tahu. Saya tidak mengatakan ke mana saya pergi. Apa yang berlaku padanya dari segi fizikal? Lidahnya tidak kering. Apabila dia mengalami pengalaman spiritual itu, lidahnya tidak kering. Mereka tidak peduli tentang makanan. Kelaparan mengembangkan pengetahuan. Mata yang lapar, anda akan tahu. Tetapi kelaparan ini akan datang dan mengambil semua perkara yang tidak bermakna di dunia. Ia mengukuhkan pengetahuan. Bercakaplah dengannya. Dia telah melalui pengalaman seperti ini. Izinkan saya memberitahu anda satu perkara lagi. Pengalaman spiritual ini bukanlah pengetahuan tertinggi yang datang dalam kilatan pengalaman mistik ini. Ia adalah satu kesatuan. Ia perlu diperluaskan lagi. Jika anda ingin mengembangkannya, anda perlu menjalani perjalanan rohani. Perjalanan rohani ini adalah satu bentuk ibadah kepadanya. Dia terus berdoa pada waktu malam. Ia adalah kekurangan tidur. Ia juga menekankan keperluan untuk mengurangkan tidur. Satu tahap datang dan satu emosi dari mata itu melimpah dan mengalir seperti air. Ia datang kepadanya apabila rahmat Tuhan menyentuhnya. Begitulah seorang ahli fizik menerangkannya. Jelaskan apa yang berlaku kepadanya. Dia berkata cahaya menyentuh hatinya. Ya. Dia menyebutnya sebagai keadaan sasina. Tiada sebarang ketakutan atau kebimbangan, tiada beban di fikiran. Badan telah membengkak, badan ini keletihan, minda menjadi kebas. Kata itu telah menjadi begitu besar dan kemudian semuanya mula terurai. Kami melihat maknanya. Aliran nafas menjadi ingatan ilahi penuh. Baithinganam. Ia adalah nama Allah yang sama yang telah masuk ke dalamnya sebagai doa yang ada di dalamnya. Dia kata dia sedang menurunkan berat badan. Hanya fikiran yang tinggal. Ia tenang. Tiada aktiviti besar. Tiada rasa masa. Kewujudan fizikal pengalaman rohani itu pudar. Dia pergi ke tahap psikologi. Itulah yang telah dikatakan oleh ramai ahli spiritual. Dia adalah seorang ahli falsafah Islam. Dia menceritakan perkara-perkara yang telah berlaku kepada tubuh ini melalui latihan-latihan yang telah dilakukannya selama beberapa dekad. Hanya Tuhan datang dan muncul kepadanya sebagai cahaya utama. Itulah maksud kepercayaannya. Dia menulis bahawa pintu hatinya terbuka. Apabila saya melalui pengalaman rohani seperti itu, cahaya turun ke atas saya. Atas dasar inilah, tidak kira apa usaha yang dilakukan dari segi pengetahuan, ia tidak akan gagal. Ia mesti merupakan saat yang tiba-tiba. Inilah yang dikatakan oleh Zen Buddhism, ada peluang yang boleh datang dalam sekelip mata. Itulah yang dimaksudkan dengan kash. Sudah tiba masanya untuk cahaya padam. Dikatakan bahawa peminat itu musnah. Dalam tasawuf dikatakan bahawa seorang pengikut adalah mereka yang tidak mempunyai ego diri. Jadi ini adalah perubahan langkah demi langkah yang berbeza dalam tubuh, perubahan dari dalam.
Walaupun seseorang menerima cahaya kebijaksanaan, satu perkara adalah jelas. Para nabi mempunyai pengalaman. Dia adalah satu pengalaman. Sufi-sufi ini hanya mendapat sedikit daripadanya. Dia memberitahu kita semua, dan itu semua adalah sebahagian daripadanya. Dia datang dan berkata dengan sedikit rasa hormat kepada para nabi bahawa status para nabi adalah berbeza kerana kita hanya sebahagian kecil daripadanya. Dia juga menjelaskan bahawa segala-galanya sufi tidak boleh dibandingkan dengan kebijaksanaannya. Ghazali berkata bahawa Tuhan adalah cahaya langit dan bumi. Dia sering bercakap tentang cahaya. Menurutnya, terdapat dua jenis cahaya. Cahaya yang kita boleh lihat melalui deria kita, cahaya melalui mata. Ia adalah cahaya yang menerangi kita dari dunia luar. Ada cahaya. Ia adalah cahaya pengetahuan. Hanya apabila anda melihat cahaya, barulah anda akan mengetahui kebenaran. Cahaya ini akan datang pada masa yang sama. Cahaya akan datang dari emosi. Jangan menolak. Cahaya diperoleh melalui pengetahuan. Terdapat 5 jenis cahaya. Cahaya emosi, cahaya yang datang dari akal. Itulah apa itu cahaya rohani. Cahaya spiritual adalah satu kebangkitan. Sadhana adalah keadaan, kesedaran. Cahaya ketiga adalah cahaya ilahi. Cahaya ilahi, Tuhan tidak datang, ia adalah cahaya yang boleh membawa sedikit pemahaman ke dalam jiwa. Akhirnya Tuhan berkata 3 perkara. Dia adalah cahaya yang sempurna. Hati ini seperti cermin. Hati ini seperti cermin. Tetapi ia tercemar. Untuk menjadikannya datang dengan minda yang jujur dan benar, ia akan menjadi bersih dan memantulkan cahaya Tuhan. Cermin refleksi muncul. Andai pun tidak mengubah falsafah anda di sini, kau belum menjadi dewa. Cahaya Tuhan datang kepada anda. Anda sedang mendapatkan sifat-sifat ketuhanan. Anda tidak boleh menjadi Tuhan. Jadi saya sangat berhati-hati untuk menyampaikan pemahaman spiritual ini. Kerana Islam tidak sama dengan Tuhan. Tiada siapa seperti dia. Kemudian nampaknya dia datang dengan kawalan yang sama dan memahami pengalaman rohani itu juga. Ia bukan cahaya mata. Cheers, dia sedang bercakap. Ia adalah cahaya yang datang dari hati. Ia ringan, bukan cahaya. Ia adalah pergolakan dalaman. Kami melihat bahawa pengalaman ini dikategorikan oleh seorang akademik dan sarjana Islam. Ia hanya sebuah lagu. Ia dipersembahkan secara sistematik. Adakah mungkin untuk semua orang mempunyai cahaya ini? Adakah ia hanya tersedia untuk orang tertentu? Apa yang anda katakan kepada soalan seperti itu? Ia adalah perkara biasa bagi semua orang, Tetapi cahaya menyinari mereka semua. Tetapi tidak semua orang boleh menerimanya. Ramat UG. Itulah yang dikatakan oleh Krishnamurti. Dan Tuhan akan datang, tetapi anda tidak mempunyai hati untuk menerimanya. Dikatakan bahawa apabila minda dijaga bersih, ia masuk dan keluar dengan lebih mudah. Itulah yang dikatakan oleh lelaki. Adakah terdapat pelbagai jenis orang? Ada orang biasa. Mereka datang dan pergi serta menjalani kehidupan yang normal. Mereka juga mempunyai pengetahuan. Datanglah ke sini. Tetapi mereka tidak mempunyai kematangan untuk melakukannya. Bahkan minda biasa mempunyai sedikit cahaya yang membezakan antara yang benar dan yang salah. Anda boleh melihat perbezaan antara yang benar dan yang salah. Dia mempunyai pengetahuan. Ilmu dan cahaya boleh berjalan seiring. Ia boleh diambil. Semua pengetahuan tidak hilang. Gabungkan dengan pengetahuannya. Dia adalah seorang rasionalis dan ahli falsafah spiritual. Golongan intelektual adalah orang yang mencari ilmu. Adakah mereka akan mempunyai peluang untuk mendapatkan lebih banyak cahaya? Mereka terus dibaca oleh logik. Cahaya ini ditambah kepada mereka apabila mereka mula memahami bahawa mereka harus mengikuti peraturan. Hingga kumpulan ketiga adalah para sufi. Apabila bercakap tentang sufi, masih mudah bagi mereka bahawa cahaya akan datang dan menjadi cahaya Tuhan. Menerimanya adalah memberi mereka tahap cahaya yang lebih tinggi. Tiada apa-apa lagi. Orang biasa hidup dengan kehidupan biasa. Lihatlah semua yang dia katakan. Bagaimana untuk membersihkan minda?
keadaan dan peringkat-peringkat asketisme datang ke atas dan kemudian bagaimana solat dijalankan. Ia telah pun diceritakan tentang pelbagai jenis kawalan dan pelbagai jenis kaedah latihan. Apabila anda mengikut semuanya, hati akan bersih. Ia bukanlah hak istimewa yang hanya tersedia untuk segelintir orang sahaja, ya. Ia untuk semua orang. Ia memberi cahaya kepada mereka yang diberkati. Berbahagialah mereka yang mempunyai cahaya. Pada masa yang sama, mereka yang berusaha akan mendapat berkat. Berkat datang kepada sesetengah orang. Rahmat akan bersamamu apabila kamu mencuba. Saya rasa saya bercakap tentang tahap kesedaran. Dia datang ke sini dan berkata sesuatu yang lain. Semua orang mempunyai cahaya, tetapi apabila lampu itu menyala, ia hanya melakukan beberapa darjah barashi. Katakan juga itu. Ada beberapa perubahan walau bagaimanapun. Begitulah cara mereka membersihkan fikiran mereka. Adakah anda telah melihat itu? Apa itu pembersihan? Anda mempunyai semua kelayakan, semua kemampuan ada di situ, ya. Usaha anda adalah jalan menuju kejayaan. Berkat adalah jalan menuju cahaya. Dan satu persoalan timbul tentang bagaimana mereka yang bercita-cita untuk pencerahan rohani boleh mengenakan diri mereka kepada skema undang-undang agama, terutamanya syariah Islam. Kami mengikuti undang-undang Islam, tetapi adakah para wali sufi datang dan mengikutinya? Adakah itu perlu? Apabila soalan seperti ini timbul, segala-galanya mesti dipatuhi dengan ketat mengikut syariah. Undang-undang mesti dipatuhi biar Semi datang dan memerhatikannya secara mental untuk menunjukkan di luar. Bahkan para Sami datang ke sini dan merayakannya, ya. Melanggar undang-undang adalah berbahaya. Apa pendapat anda? Hiduplah dengan jujur, cari kebenaran. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan berlatih. Jadi syariat dia adalah jalan baginya dan hakikat adalah matlamat. Ilahnya hagai adalah sasaran. Itulah kebenarannya. Kebenaran adalah matlamat. Matlamat itu hanya boleh dicapai. Kita akan melalui jalan itu untuk menyatukan kedua-duanya dan kemudian dia mencapai kompromi. Di satu pihak peraturan syariah mesti dihormati. Sebaliknya seseorang perlu masuk ke dalam dan mendapatkan cahaya ilahi melalui banyak penyucian. Amalan falsafah untuk membuat beberapa perubahan, anak akan hancur. Dalam cara tertentu, kita melihat pelanggaran moral seperti ini datang daripada beberapa sannyasi dan peramal. Dia menekankan bahawa kita perlu mengikuti prinsip-prinsip ini. Apabila para wali datang, apa yang akan berlaku? Syariah akan datang. Ia akan datang dari dalam dan ia akan menjadi penyembuhan semula jadi. Dia tidak perlu keluar dan mengatakannya. Syariah adalah akar, tarikat adalah batang, hagis adalah sejenis buah, lada hagai adalah kebenaran. Maka anda akan memerlukan syariah. Perlu diperbetulkan. Saya lihat dia datang dan berkeras mengenainya. Tiada kerohanian di luar undang-undang. Ini adalah undang-undang Islam. Pengawalan minda adalah diperlukan. Rutin badan, disiplin dan ibadah harian semuanya sangat penting. Dalam spiritualiti ini, spiritualiti yang sebenar adalah kawalan diri di tempat yang sepatutnya. Itulah yang dikatakan oleh syariah. Dia memberikan banyak penjelasan seperti itu dan falsafahnya diterima oleh ortodoksi, ya. Ia boleh diterima oleh mereka bahawa dia menerima syariah dan memberitahu mereka untuk mengikutinya dengan betul. Itulah sebabnya dia menghargai bahkan penjelasan teori yang dapat diberikannya. Dia bukan sekadar pembaca, dia seorang pakar, Dia telah berada dalam perjalanan spiritual ini selama hampir 10 tahun. Itulah sebabnya kebanyakan tradisionalis datang dan mengamalkan falsafahnya. Mereka mula mengaguminya. Boleh dikatakan bahawa selepas falsafahnya dan terjemahan bukunya mula tersebar ke seluruh dunia, ia telah memberikan sumbangan yang sangat kuat kepada falsafah Islam. Sangat sukar untuk membuat kompromi seperti itu. Para pengikut kita akan bersendirian, undang-undang akan berdiri sendiri. Kita tak boleh bercakap. Di situ dia menyatukan kedua-duanya. Tiada keraguan tentang rationality apabila berkaitan dengan
sumbangannya sebagai seorang sarjana sufi, akakah tidak dinafikan sedar dan peka terhadap dunia luar? Jadi apabila ia berkaitan dengan disiplin, kebijaksanaan akan berguna kepada anda. Itulah disiplin yang betul, dia mematuhi peraturan. Bagi dia, ia adalah anugerah Tuhan, ia adalah hadiah daripada Tuhan. Watak Faisal melihatnya sebagai perintah Tuhan untuk mengisi diri batin dengan rahmat, kasih sayang dan segala anugerah. Dia datang ke sini dalam perjalanan rohani. Lakukanlah. Ia bukan perjalanan spiritual, ia adalah perjalanan ke dalam diri. Ia adalah perjalanan ke dalam cahaya batin. Dia akhirnya menulis puisi tentang kematiannya. Saya telah menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, ya. Saya membacanya untuk anda. Saya rasa itu adalah bahagian yang paling penting dalam video ini. Jangan terlepas, saya mahu mendengar kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya memberitahu saya tentang kematian. Katakan kepada kawan-kawanku apabila mereka melihatku mati dan tenggelam dalam air mata dan kesedihan, saya tidak percaya pada tubuh ini. Saya katakan ini atas nama Allah. Ini bukan saya. Ini bukan tubuh saya. Saya adalah jiwa. Saya adalah binatang. Ini adalah rumah yang telah saya tinggal untuk seketika. Ini adalah gaun yang saya pakai. Saya adalah harta karun. Ia tersembunyi dalam lumpur. Saya adalah mutiara. Saya tinggalkan bagnya. Saya seekor burung. Ini adalah tubuh saya. Saya sedang terbang sekarang. Badan ini hanyalah sebuah peringatannya. Dia adalah orang yang membebaskan saya. Dia adalah yang membebaskan saya. So dia menyediakan tempat tinggi di langit untukku. Sehingga kini saya seperti orang mati yang hidup di kalangan kamu. Dan hari ini saya menanggalkan jubah kubur dan bercakap dengan para wali. Saya melihat wajah Tuhan tanpa bayangan. Saya melihat wajah Tuhan tanpa bayangan. Saya membaca segala-galanya yang telah, sedang dan akan ada. Saya tahu apa yang ada, apa yang telah ada dan apa yang akan ada. Rumahku mungkin akan musnah. Tanamkan aku di dalam tanah. Buanglah jimatku, saya tidak mengenalinya lagi. Balutkan gaun ini seperti atasanku dan letakkan di dalam kubur dan lupakan tentangnya. Saya meneruskan perjalanan saya, kau masih di belakang. Dunia ini bukan untukku. Kematian bukanlah kematian, ia adalah kehidupan. Inilah kehidupan yang tidak pernah kita impikan. Apa yang kita dapat dalam dunia ini hanyalah tidur. Kematian hanyalah kesinambungan tidur. Jangan takut kepada kematian. Ini adalah perpisahan untuk rumah yang diberkati. Jangan takut kepada kematian. Ini adalah perpisahan untuk rumah yang diberkati. Ingatlah akan nikmat Tuhanmu. Jangan takut untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Suatu hari nanti kamu akan menjadi seperti aku kerana kamu semua sama. Semua jiwa datang dari Tuhan. Semua tubuh dibuat daripada bahan yang sama. Semua yang baik dan yang buruk adalah milik kita. Saya ada berita baik untuk anda. Damai dan sukacita Tuhan menyertai anda. Terima kasih. Saya akan berjumpa lagi dalam video